Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sambung perbahasan topik yang ke-22 iaitu as-salah, iaitu sembahyang. Jadi dibahaskan pula adakah seorang perempuan yang haid dan seorang perempuan yang nifas boleh atau tidak dia tu sembahyang. Qala, dia kata as-salah. Ittafaqal ulama, bersepakatlah fa'il oleh para ulama. Susah Dia mic ni ada masalah sikit. Dia ngodok lah mic. Tadi tak ada. Tadi separuh jalan. Repot tau. Dia kalau dia jenis connect ni leceh sikit. Ittafaqal ulama'u, telah bersepakatlah fa'il oleh para ulama. Ittafaqa ala hurmatis salati, atas haram sembahyang. Atas haram sembahyang. Sepakat ulama. Mana bila kata ittafaqal fuqaha dalam kitab ni, mana dalam semua mazhab lah. Sepakat kata haram sembahyang. Sama ada sembahyang tu badal. Fardiha fardis salah, ataf. Wa nafliha wa naflis salah. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Haram ta'aluk ala kepada hurmatus salah alal haidhi, atas perempuan yang haid. Bila kata atas perempuan haid, masuk sekali perempuan yang nifas. Ibtidaan ay fil ibtidai, pada permulaannya, wadawaman, dan pada selama-lamanya. Yang ni selama-lama keluar darah. Start daripada keluar darah sampailah habis darah. Ketika keluar darah itu, maka hukumnya zahir haid. Kalau berada pada waktu imkanul haid, waktu kemungkinan dihukumkan haid, maka sembahyang itu hukumnya adalah haram. Wa yasqutu anha wujubuha wujubus salah. Dan gugurlah daripada perempuan yang haid itu fa'il, oleh kewajibannya kewajiban sembahyang. Gugur. Bila gugur, ada satu kaedah yang Syekh Khatib bawa. Al-aslu fi al-ibadah idza lam tutlab adamu liniqad. Adamu liniqad ataupun adamus sihah. Al-aslu asa fil ibadati, pada ibadat, idza lam tutlab, apabila tak dituntut buat, maka adamu liniqad ataupun adamus sihah, tidak sah dan tidak memadai. Maka macam mana kalau dia qada sembahyang dia? Dia pun jawab, fala taqdi idza tahurat atau taharat. Maka tidak qada'lah ia perempuan haid idza taharat atau idza tahurat, apabila sucilah ia perempuan haid tadi. Bila dah suci, makna waktu haid itu, bila dia tak sembahyang, tak perlu qada semula. Kerana apa? Liqaulihi, kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, idza aqbalatil haidatu fada'is salat. Idza aqbalatil haidatu, apabila mendatangilah oleh darah. Aqbala yuqbilu iqbal. Okey, dalam iqbal kan kita dah bahas. Iqbal ni ada khilaf ulama apa maksud iqbalud dam. Iqbalud dam kalau terjemah zahir, depan darah lah. Mana darah awal-awal, tapi berlaku khilaf. Pandangan pertama mengatakan iqbalud damil haid ialah maksudnya darah kuat keluar. Darah kuat keluar. Kalau idbarud dam, mana darah lemah keluar. Itu pandangan yang masyhur. Pandangan yang kedua mengatakan iqbalud dam ialah selama mana keluar darah dalam tempoh 15 hari 15 malam. Adapun idbarud dam, idbar kan belakang, idbarud dam bermaksud haid dia tak ada tapi belum mandi. Itu idbaru ad-damil haid. Jadi itu pandangan yang tidak masyhur. Jadi apabila datang haid, fada'is salata, maka tinggallah oleh engkau. Da'i ni fi'il amar.
Ya tu khata' tu. Untuk anti. Tinggallah oleh engkau akan semayang, wahai perempuan, as-salata maf'ulun bih, akan semayang. Rawahul Bukhari wa Muslimun, telah meriwayatkan akan hadzal haditha, maf'ulun bih, akan ini hadis, oleh fa'il al-Bukhari, oleh Imam Bukhari, ataf, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa qawlihi, ataf pada qawlihi, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihaini, dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim. Dia kata, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Adakah tidakkah apabila seorang perempuan itu haid, tidak sembahyang ia sama sekali dan tidak puasa ia oleh orang haid itu? Makna apa? Sembahyang dan puasa tidak dituntutkan atas perempuan yang haid. Kemudian wan'aqada al-ijma'u ala tahrimiha tahrimus salah, dan berlakulah fa'il oleh ijma', yakni ijma' ulama atas dia dah menunjukkan taringnya 2-3 kali ni. Diklik-klik ni makna dia punya mic tak fungsi. Sepa sebab sekali dengan cah hari tu okey je. Dia kata wan aqadal ijma'u, telah berlakulah fa'il oleh ijma' ala tahrimiha, atas pengharaman sembahyang. Wasuquti, atau pada tahrim, dan juga wasuquti fardiha fardis salah anha anil haid, dan gugur oleh kefarduan sembahyang daripada perempuan yang haid, ijma'. Bila kawan tu haid, maka haram ke atas dia sembahyang dan gugur kefarduan sembahyang daripada perempuan haid. Qala Ibnul Munziri, telah berkatalah fa'il oleh Ibnul Munzir. Dia kata gini, wa ajma'u ala isqati fardis salati anil haidi. Telah berlaku ijma' lah ulama' atas gugurnya kefarduan sembahyang daripada perempuan yang haid. Ala isqati jar majrur wa huwa mudhaf, fardi mudhafun ilaih, as-salati mudhafu ilaih, anil haidi jar majrur. Tu. Okay. Jadi kata Munzir, Ibnu Munzir kata gitu. Jadi Ibnu Munzir salah satu daripada ulama yang dirujuk oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' berkenaan khilaf para ulama. Dia orang yang hebatlah Ibnu Munzir. Sehingga dirujuk oleh Imam Nawawi berkaitan dengan qaul imam-imam yang lain selain berimam 4. Ni. Wa ajma'u, dan berijma'lah oleh para ulama ala anna qada'a ma tarakat minas salati, atas bahwasanya qada, isim anna, ma maf'ul mudhafu ilaih, qada barang apa? Tarakat, yang telah meninggallah ia seorang haid, apa barang? Bayan minas salati, daripada sembahyang tu, fi ayyami haidha, fi ayyami jar majrur wa huwa mudhaf, haidati mudhafu ilaih, ha mudhafu ilaih, pada hari-hari haidnya, hari-hari haid seorang perempuan haid, itu khabar anna ghairu wajibin, tidak wajib alaiha, atasnya, atas haid. Tengok, dia tulis dalam kitab Al-Ijma' Libnil Munzir. Boleh carilah kitab Al-Ijma' bagi Imam Ibn Munzir, safhah 35, dan kitab Al-Majmu' muka surat jilid yang kedua, muka surat 383. Hak ni dinukilan Imam Nawawi terhadap Ibn Munzir. Banyak dinukilkan. Kalau kata mazhabul ulama, mazhab ulama tentang pendapat ataupun isu tu, maka dia akan menukil daripada Ibn Munzir. Confirm. Jadi Ibn Munzir kata ijma' juga gugurnya fardu sembahyang daripada perempuan haid, dan ijma' juga bahawasanya qada sembahyang bagi perempuan haid ketika dia haid itu tidak wajib. Dia kata tidak wajib. Tidak wajib bukan bermakna haram. Belum tentu. Sebab ada khilaf pula. Dengar dulu. Tidak wajib qada. Noktah situ. Tak wajib tu lah ke mana? Kalau qada juga. Tu lain cerita. Maka dia kata, qala, saya ingat hukum qada solat yang kat bawah tu. Qala al-ulama'u, telah berkata oleh ulama. Wa fi ma'na salati, dan pada makna semayang itu, wa fi ma'na jar majrur. Wa huwa mudhaf, as-salati mudhafu ilaih. Mubtada' muakhar, sujudut tilawati. Ialah sujud tilawah. At-tilawati mudhafun ilaih. Dia kata ulama,
Yang berada pada makna sembahyang ialah sujud tilawah. Sujudu bukan. Wa fi ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam. Makna jar majrur as-salati mudhaf ilaih. Sujudu mubtada' muakhar wa huwa mudhaf. At-tilawati mudhaf ilaih. Sujud tilawah. Sujud tilawah tu dia. Sujud yang dituntut untuk sujud. Sujud yang dituntut oleh syarak ketika mana ada ayat sajadah yang disunatkan untuk sujud tilawah. Sama ada di luar sembahyang ataupun dalam sembahyang. Maka itu berada pada makna sembahyang. Kerana sujud salah satu daripada rukun sembahyang. Wasyukri atau pada tilawah. Dan sujud syukur. Hukum dia haram juga. Fayahrumani alal haidhi. Maka haramlah kedua-duanya sujud tilawah dan sujud syukur. Alal haidhi ke atas perempuan haid. Ataf wan nufasai dan perempuan-perempuan nifas. Kama tahrumu salatul janazati. Seperti mana haramlah fa'il oleh sembahyang janazah. Salatu fa'il al-janazati mudhafun ilaih. Tu illah tamu. Ataf kepada mana? Mana ni? Wali anna dan kerana at-taharata. Okey, jadi kata haram kedua-duanya atas orang haid dan nifas kama tahrumu salatul janazah. Okey, satulah. Wali anna at-taharata dan kerana bahawasanya taharah itu isim bi anna khabar. Syartun ialah syarat fiha ai fi mana? Fiha ai fi salah pada sembahyang. Wali anna at-taharata syartun fiha ai fi salatil janazah. Kerana bahawasanya bersuci itu syarat baginya bagi sembahyang jenazah. Zahir ayat dhamir situlah. Kalau kita nak ayat dhamir kepada sujud tilawah dengan syukur, kena panjang sikit lah. Kena sepatutnya fihi ma. Fihi ma patutnya. Kalau nak fiha juga boleh, tapi takdir jauh. Fil madhkurati min sujud tilawah wa syukri. Jadi sembahyang jenazah kena ada taharah. Sebab ada pandangan yang mengatakan sembahyang jenazah tidak perlu taharah. Sujud tilawah dengan sujud syukur pun sama juga. Dia berada pada makna sembahyang, maka sembahyang itu perlu wuduk, maka automatik sembahyang jenazah, sembahyang sujud tilawah dan sujud syukur juga perlu kepada taharah. Qala al-Bijirmi telah berkata oleh Syekh Sulaiman al-Bijirmi rahimahullahu ta'ala. Dia kata, ta'ammada yata'ammadu ta'ammudan. Wa ta'ammudu, mubtada. Wa ta'ammudus salati dan sengaja akan sembahyang minha daripada perempuan haid. Ataf wa minal junubi dan daripada orang yang berjunub sama ada lelaki ataupun perempuan. Wal muhdithi dan orang yang berhadas kecil. Bila kata muhdith kena kepada hadas kecil. Walaupun boleh itlaq kepada hadas besar, tapi hadas besar orang panggil junub. Khabar kabiratun, dosa besar. Sengaja sembahyang dalam keadaan tidak ada wuduk, dia panggil tala'ub fi salah, dosa besar. Bahkan wastihlalu ta'ammudis salah min hum daripada mereka tu kufrun khabar. Kafir. Aku boleh mayang dalam keadaan haid. Kafir. Sebab apa? Sebab tak ada khilaf kata orang yang sembahyang ketika haid ni harus tak ada. Dia kata ittafaqal ulama. Mana seolah-olah ijma' dah. Qala al-Bijirmi telah berkata oleh Syekh Sulaiman al-Bijirmi rahimahullah wa ta'ammudus salati minha. Saya sebutlah. Bi khilafi nahwi massi mushafin wa hamlihi wa hamlil mushaf. Berbeza dengan umpama menyentuh akan mushaf dan menanggung mushaf. Menanggung ni beginilah. Okey, kalau sentuh ni begini. Dia kata bi khilafi makna kalau seolah-olah hukum dia haram juga. Cumanya kalau dia kata halal tu boleh jadi dia tu tak kafir lagi sebab boleh jadi ada khilaf. Dia kata begini ni boleh jadi ada khilaf. Mazhab lah. Tapi mazhab Syafi'i kita mashul mushaf haram bagi orang yang haid. Hamlul mushaf haram bagi orang yang haid. Nanti kita akan datang dalam bab mashul mushaf kita boleh tengok. Adakah berlaku ijma' mashul mushaf ni haram ataupun tidak. Sebab zahir ibarat ni macam seolah-olah tak berlaku ijma' lah sebab tak kafir. Dia kata bi khilafi nahwi massin mushafin wa hamlihi. Intaha wallahu a'lam.